الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan kitab ni nama dia Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Kitab ni dikarang pada tahun 1952. Jadi kalau 1952 sampai 2020, berapa tahun dah tu? Cuba kira, 50 tahun lebih. Taklah, 52. Tahun 52 tolak 20, 68 tahun. 68 tahun dah usia kitab ni, 68 tahun. Baik. Kata dia mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Tuan kitab ni mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tanya kita, kenapa tuan-tuan kitab ni, pengarang-pengarang kitab ni memulakan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau orang tanyalah, kalau orang tanya kita, apa asal semua kitab mula dengan Bismillah? Maka jawapan dia dua perkara. Pertama, kerana tuan kitab ni nak meniru ataupun nak mengambil keberkatan daripada Al-Quran. Sebab semua surah di dalam Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Dua surah ni, satu surah ni, surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah ni hanya terus baca dengan ayat, tak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ulama kata, kalau kita baca surah At-Taubah,
ataupun surah Al-Bara'ah ni kita mula dengan bismillah, maka hukum kita baca bismillah pada surah Al-Bara'ah atau surah Taubah ni hukumnya adalah makruh, tak dapat pahala. Sebab dia Jibril masa turunkan surah Al-Bara'ah ni atau surah Taubah ni ke atas Nabi, ke atas Rasulullah, tidak dimulakan dengan bismillah. Ada pun surah-surah yang lain daripada surah Al-Fatihahnya sampailah surah Qul a'udzu birabbin nas, semuanya dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab yang pertama. Ada pun sebab yang kedua, kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ada kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Ada 3 riwayat hadis. Ada 3 riwayat hadis. Kata Nabi, makna dia kullu amrin zibalin, tiap-tiap perkara, tiap-tiap pekerjaan, zibalin, yang ada nilai pada syarak. Maksud ada nilai pada syarak tu ialah kita boleh dapat pahala daripada pekerjaan tersebut, kita boleh dapat pahala daripada perkara tersebut. Tu maksud ada nilai zibalin tu. Kalau kita tak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka fahuwa aqta'. Maka aqta' tu makna dalam bahasa Arab terpotong kepalanya. Maka terpotong kepala tu maksudnya ialah kurang berkat. Jadi aqta'u ke, abtaru ke, ataupun ajzamu, 3 makna ni iaitulah qalilul barakah. Maknanya kalau perkara tu, pekerjaan tu ada nilai pada syarak, kalau kita tak mulakan dengan bismillah, maka kurang berkat, kurang keberkatan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita perkara yang ada nilai pada syarak tu umpamanya apa? Umpamanya makan. Makan tu ada nilai pada syarak. Maksud ada nilai tu, kita makan tu boleh dapat pahala, boleh dijadikan ibadat. Bila kita mula makan baca bismillah, kita niat makan tu nak mengkuatkan tubuh badan kita untuk beribadat kepada Allah, maka jadilah perbuatan memakan ataupun makan tu jadilah ianya ibadat, maka dapat pahala kalau kita baca bismillah, sebab dia jadi ibadat. Tu benda harus. Makan tu harus, berjalan tu harus. Macam Cik Omar pergi kerja, start kereta tu, bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala tak? Dapat. Kenapa kata dapat pahala? Sebab kita bekerja tu niat kitanya apa? Niat kita cari rezeki, nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai bapa, sebagai suami, tuan-tuan sekalian. Maka dapatlah pahala. Sebab itulah perkara yang ada nilai pada syarak tu ada banyak. Perkara yang harus, perkara yang perkara yang bukan zikir semata-mata zikir. Kalau zikir semata-mata zikir, dia tak sunat baca bismillah. Tapi kalau terkadang-kadang jadi zikir dan terkadang-kadang dia bukan zikir, maka yang itu sunat kita baca bismillah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya minta maaf dulu ni. Kebanyakanlah yang saya dengar, kalau muazzin, muazzin tu tukang azan,
Ada tukang azan dekat sini, kalau nak azan baca bismillah tak? Baca bismillah tak? Muazzin. Kalau muazzin dekat sini, dekat mana-mana lah, kalau dia nak azan baca bismillah tak? Abang Jo? Abang Jo tutup muka pun saya kenal. Baca bismillah ke tak? Baca. Apa hukum baca bismillah pada nak azan? Pernah tak kita tanya apa hukum kita nak azan ni? Anak maghrib dah masuk, kita pun buka mikrofon, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa hukum? Apa hukum dia? Tak dapat pahala. Hukumnya sia-sia. Maksud sia-sia tu tak dapat pahala daripada bismillah yang kita baca. Ni pula ni nanti viral pula. Kenapa tuan-tuan? Sebab azan tu zikir. Bila azan tu zikir, maka tak sunat dimulakan dengan zikir. Macam contoh, okey, di sini kalau buat tahlil, nak menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tok orang yang nak jadi kepala tahlil tu, dia mula dengan apa? Adakah dia nak mula tahlil tu Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, macam tu kan? Dia mula dengan apa? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab itulah zikir tak sunat dimulakan dengan zikir. Habis zikir dimulakan dengan apa? Zikir dimulakan dengan zikir. Contohnya, kalau kita nak azan, maka sunat kita zikir dulu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu barulah Allahu akbar, Allahu akbar. Barulah kita azan. Baru bacaan tu dapat pahala kerana ada nilai pada syarak. Macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, itu dua jawapan. Banyak lagi tu, saya nak sebut banyak lagi kan. Tapi kita nak baca kitab tauhid, maka yang tu mana faedah yang tu nanti akan datang sampai tempat dia, saya bicara lagi. Baik. Jadi dua sebab. Satu, kerana nak meniru Al-Quran ataupun nak mengambil berkat daripada Al-Quran, dan satu lagi kerana beramal dengan hadis Nabi. Jadi tuan kitab ni, dia karang kitab ni ada nilai tak pada syarak? Ada. Maka ada nilai pada syarak tu lah. Maka sebab itulah Tuan Guru Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya ni dimulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tuan-tuannya, dah menjadi adat dah kalau kita ngaji pondok cara tradisional, orang Melayu kita ni sebelum baca kitab tu, dia akan hurai sikit bismillah tu, ambil berkat. Bismillah tu ada huraian dia tuan-tuan. Okey, baik. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Mesti kita sebut ba tu bismillah. Jadi ba tu, kalau kita ngaji ilmu grammar bahasa Arab ataupun ilmu nahu, maka ba yang ada pada bismillah tu dinamakan huruf jar, harfu jarrin. Huruf jar ni, peranan dia apa? Dia mesti baris di bawah kalimah yang selepasnya. Di sini mana? Asalnya biismillah. Asalnya biismillah. Jadi sebabkan hamzah yang ada pada ismi tu hamzah wasal, maka dibuang pada bacaan. Jadi ambil sin terus bismillah. Jadi hamzah tu asalnya ada, tapi sebabkan
Sebabkan dia tak dibaca, maka dibuang pada bacaan dan dibuang pada tulisan. Jadi sebut bismi, tak boleh baca bisma, bismu, tak boleh. Dia terus baca bismillah, huruf jar. Bismillah, huruf jar. Dia baris di bawah kalimah yang selepas ba tu, tuan-tuan. Baik. Bila sebut huruf jar ni, dia terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Huruf jar ni dalam bahasa Arab ni, dia terbahagi kepada dua. Huruf jar lah. Tapi jenis dia tu ada dua. Satu, huruf jar yang asli. Satu, huruf jar yang zaedah. Yang tambah. Zaedah tu tambah. Yang asli tu yang asal. Maka tuan-tuan sekalian, bismillah ni, kita nak pakai huruf ba ni, huruf jar ni, kita nak pakai yang asli ke ataupun yang zaedah? Zaedah tu tambahan, tak ada makna, tidak ada pengertian. Itu zaedah, tambah-tambah sahaja. Tapi kalau kita pakai huruf jar tu asli, ada makna, ada pengertian tuan-tuan sekalian. Ba tu ada makna. Jadi ulama kata bismillah tu, ba yang ada pada bismillahirrahmanirrahim tu, kita pakai huruf jar yang asli. Bila kita pakai huruf jar yang asli, mesti ada pengertian. Dalam titik ba tu ada pengertian tuan-tuan sekalian. Ni ngaji pondok lah. Ngaji kalau universiti tak jumpa ni. Ini ngaji kitab lama dia jumpa tuan-tuan sekalian. Jadi apa makna titik ba tu? Makna titik ba tu tuan-tuan sekalian ialah bikana makana biyakunu mayakun. Apa makna bikana makana biyakunu mayakun tu? Bi dengan akulah, kana makana telah adalah barang perkara yang telah ada. Maknanya kita yang telah wujud ni tuan-tuan sekalian, kita ada di dengan siapa yang menjadikan kita? Allah. Itu sebab kata bi dengan aku. Mana aku tu siapa dia? Allah. Dengan aku, ini dengan Allah lah. Kerana ada barang makhluk yang telah ada. Dan ma yakunu bi yakunu ma yakun, dan dengan akulah juga akan ada makhluk yang akan diadakan pada masa akan datang. Mana pada masa akan datang pun kalau ada makhluk yang baru sekalipun, mestilah melalui kudrat dan iradat serta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, jadi titik ba tu di situ, bila sebut bikana makana biyakunu mayakun, dengan akulah telah ada makhluk yang telah ada, dan dengan akulah juga akan ada makhluk yang akan diadakan. Maka tuan-tuan sekalian, dalam titik ba ni tuan-tuan, seluruh makna Al-Quran, seluruh makna Al-Quran, pati Al-Quran tu tuan-tuan sekalian ada di dalam Fatihah. Seluruh makna Al-Fatihah, seluruh makna Quran tu ada dalam Al-Fatihah, dan seluruh makna Al-Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan seluruh makna Bismillahirrahmanirrahim ada dalam titik ba. Maknanya tuan-tuan, cerita dalam Quran tu, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Ibrahim, cerita Nabi Harun, cerita Nabi Muhammad, ayat-ayat hukum dan sebagainya, semuanya tu terkandung di dalam Al-Fatihah. Cuba tuan-tuan tengok Al-Fatihah tuan-tuan.
daripada ayat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampailah kepada waladdallin, amin. Tuan-tuan sekalian, mengandungi makna Allah Ta'ala lah Tuhan yang kena kita sembah. Allah Ta'ala itulah yang kita minta pertolongan, dan Allah Ta'ala itulah yang menentukan orang tu sesat ke, ibadat ke, taat ke. Allah itulah tuan-tuan sekalian. Cuba tengok tuan-tuannya. Dan kita Nabi Ibrahim mesti tak sebut Namrud. Cerita Nabi Musa mesti tak sebut Fir'aun. Cerita Nabi Muhammad sebut tak Abu Lahab, Abu Jahal. Cerita ni siapa yang susun? Sejak daripada azali lagi. Dan kita ngaji tauhid ni tuan-tuan sekalian, ke situlah arah hidup kita, ke situlah arah kejalanan hidup kita ke akhirat nanti tuan-tuan sekalian. Sebutlah cerita Nabi Musa ke, itu semua sudah ada dalam apa? Dah ada dalam iradat ketentuan Allah Ta'ala dah tuan-tuan sekalian. Allah dah menentukan Fir'aun tu sesat, kufur. Allah dah menentukan Namrud tu sesat, kufur. Allah dah menentukan Abu Lahab, Abu Jahal tu sesat, kufur. Allah dah menentukan Nabi Muhammad tu lahirnya sekian. Semua cerita tu maka Allah lah yang menjadikan tuan-tuan. Sebab tu Tok Guru dulu tuan-tuan, bila dia hurai bismillah ni, bila sebut bikana makana biyakunu mayakun tu, ini bab pegangan kau tuan-tuan, bab pegangan. Bab pegangan ni cumanya, bab pegangan ni kita kata apa? Bab pegangan kita mengatakan bahawa segala-galanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala-galanya. Sebut segala-galanya tu apa saja yang makhluk ni buat ke di batang tubuh dia ke, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bab pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ada pun tuan-tuan usaha dan ikhtiar, yang tu kita kena pandai susun semula balik. Yang tu nanti akan datang saya hurai pula macam mana kita nak beriman dengan qada dan qadar, dan kita nak mensesuaikan dengan ikhtiar kita, usaha kita, dengan ketentuan tu tuan-tuan sekalian. Nanti yang tu nanti dulu. Baik, sabar. Jadi mengaji ni tuan-tuan kena sabar. Dan sabar tu yang kena kuat. Sebab ketika mana tuan-tuan sekalian, kalau tak silap saya, syair ni ada kata Imam Syafi'i punya syair, ada kata Sayyidina Ali punya syair. Saya tak tahu mana satu dua ni, saya tak tahulah. Tapi kata setengah Imam Syafi'i punya syair, kata setengah Sayyidina Ali punya syair. Syarat mengaji ni tuan-tuan sekalian, dia kata akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika ayyajmu'aha zaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Ini tuan-tuan, kalau tidak ada 6 syarat ni, susah nak dapat ilmu. Kita kena himpun 6 syarat ni baru dapat ilmu tuan-tuan sekalian. Apa? Akhilan, akhi, hei saudaraku. Ni Imam Syafi'i ke Imam Sayyidina Ali ke kata wallahu alam, lan tanalal ilma, selama-lamanya kamu tidak akan dapat ilmu illa bisittatin, melainkan kena ada 6 syarat. 6 syarat ni baru kita mungkin dapat ilmu. Apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya ialah zakaun, cerdik, pandai, pandai menilai, pandai berfikir. Tu zakaun. Zakaun wa hirsun. Hirsun tu makna apa?
Hirsun tu makna dia ialah tomak haloba, bersungguh-sungguh. Hirsun, bersungguh-sungguh, ngaji bersungguh-sungguh tu macam mana? Kita bertulisnya, kita ada kitab. Saya tanya pada tuan-tuan, ini bukan nak perli siapa-siapa tak. Tapi tuan-tuan cuba tuan-tuan fikir, daripada anak kita darjah 1 sampai SPM, STPM, pernah tak satu masa pergi sekolah tak bawa buku? Kecuali kalau hari guru lah. Kalau hari sekolah, pernah tak bawa kitab je rumah? Pernah tak anak kita bersekolah darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 sampai universiti? Pernah tak buku apa Cik Izzuddin? Pernah tak? Ada tak satu hari yang anak kita melenggang je pergi sekolah? Ada tak? Pernah tak? Tak pernah kan? Kenapa? Itu untuk dunia tu kena ada kitab, kena ada pen, kena ada buku latihan, kena tulis, kena periksa. Kenapa kita nak ke akhirat tak nak? Belajar-belajarlah baca kitab. Maksudnya belajar-belajar ada kitab, tulis. Sebab ini makna dia gini. Nanti tuan-tuan belajar nanti baca kitab, ini makna dia. Apa ustaz tu kata? Ustaz tu kata ini makna dia bagian. Itu kena tulis tau. Yang tu ilmu tu. Yang tak ada dalam kitab tu nama ilmu. Yang ada dalam kitab yang kita baca, kalau tak dihuraikan kita faham tak? Sebab tu yang perlu kepada tulisan. Kecualilah kalau otak tuan-tuan ni macam otak Imam Syafi'i. Kalau ada otak tuan-tuan macam Imam Syafi'i, saya redha tuan-tuan tak berkitab. Pasal apa? Sebab Imam Syafi'i ni tuan-tuan dia tengok muka surat pertama, muka surat 2 pun hafal, muka surat pertama pun hafal. Sebab tu Imam Syafi'i kalau dia nak hafal muka surat pertama, muka surat kedua kena tutup. Kalau tidak, dua-dua muka surat dia hafal. Allahu Akbar. Ada tak di antara kita otak dia macam otak Imam Syafi'i? Tak ada. Tak ada. Cik Mano tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kena tulis lah. Baik. Okey. Tu yang kedua, zakaun wa hirsun wastibarun. Kena sabar banyak-banyak. Sebab apatah lagi tuan-tuan sekalian, kita ngaji ni sebulan sekali. Kalau kita ngaji hari-hari okeylah juga. Ini kita ngaji sebulan sekali je. Saya datang daripada jauh. Tuan-tuan, saya bawa kereta tuan-tuan tadi, tuan-tuan bawa kereta tuan-tuan. Daripada Shah Alam sampai Sdn Br 20 minit. Daripada Shah Alam saya bawa sampai Sdn Br 20 minit. Saya bertolak lebih kurang dalam 2.5 tadi, sampai tadi dalam 2.45 ke 2.50 sampai Sdn Br. Tapi macam ni lah. Macam tu. Jadi tuan-tuan kenalah sabar. Sebab kita ngaji sebulan sekali. Sabar kita mengaji tuan-tuan sekalian. Wastibarun. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah bulghatun, ada belanja. Zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun. Kena ada belanja. Kena ada duit nak beli kitab, nak beli pen, nak beli makan. Sebab kita orang. Jadi kenalah tulis dan sebagainya. Kemudian yang kelima, kena ada wa irsyadu ustazin, kena ada ustaz yang menunjuk, ustaz yang mengajar. Tok guru lah. Macam tu lah lebih kurang. Kena ada orang mengajar, baru ada anak murid. Kemudian yang keenamnya, kena ada apa dia? Tuluz zaman, panjang masa. Macam kita pergi pukat ikan lah. Sekali pukat tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Macam tu lah. Macam tuan-tuan hari ni kan, hari ni saya datang, adakah hari ni tuan-tuan dapat ilmu semua? Tak. Tunggu dulu sampai habis kitab pun kadang-kadang belum lagi alim tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak cerita Ibnu Hajar Al-Asqalan Al-Haytami? Ibnu Hajar tu macam mana dia dapat gelaran Ibnu Hajar?
Tuan-tuan ya, satu ketika Ibnu Hajar ni sudah duduk di madrasah tu, berpuluh tahun dah dia belajar, tapi ilmu tak boleh. Duduk dah 20 tahun lebih dah mengaji dengan tok guru tu, tapi tak dapat ilmu. Tengok kitab pun tak boleh nak hurai. Tuan-tuan sekalian, ni Ibnu Hajar ni, anak dia rasa kecewa. Lepas tu dia keluar daripada pondok tu, dia keluar pada madrasah tu, dia berjalan atas bukit, jalan sebab terlampau kecewa sangat tak dapat ilmu, ngaji dah lama. Lepas tu dia jumpa satu gua. Dia masuk satu gua tu, dia tengok di bumbung ataupun di langit-langit gua tu air menitik. Air menitik, tap satu menitik tuan-tuan sekalian. Dan dia tengok batu yang di bawah tu dah lekuk. Batu yang air tu menitik tap tu dah lekuk dah tuan-tuan sekalian. Dia pun fikirlah, kalau air yang lembut menitik atas batu yang keras, sudah lama dah jadi melekuk macam tu. Maknanya dia kata, hati aku taklah sekeras batu ni. Baik aku masuk ngaji, baik aku masuk belajar balik. Pada aku duduk sini. Masa tu tuan-tuan, tok guru dia sedang sakit. Tok guru yang di madrasah tu sedang sakit. Tok guru tu kata pada anak murid dia, yang akan ganti aku nanti bila aku mati ialah orang yang akan masuk sebentar lagi. Saat lagi ni ada orang masuk, maka dia yang akan ganti aku. Lalu tuan-tuan sekalian, ialah tok guru tu pun, anak murid pun tunggu tok guru sampai tok guru tu meninggal dunia. Tuan-tuan, tiba-tiba yang masuk tu siapa dia? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar masuk tuan-tuan sekalian. Orang terkejut, padahal orang tahu Ibnu Hajar ni orang bebal, orang tak reti, orang jahil, dia tak pandai. Tiba-tiba tu kata, orang yang masuk saat lagi tu, orang tu yang ganti aku. Allahu Akbar. Tapi tuan-tuan, bila ulama tu wali Allah kata macam tu tuan-tuan, orang ramai pun serahlah kepada Ibnu Hajar untuk menjalankan pondok tu tuan-tuan sekalian. Dia pun nak buka kitab, terus bercahaya, dia terus faham, dia terus boleh mengajar tuan-tuan sekalian. Itu namanya ilmu apa tu? Ilmu laduni tuan-tuan sekalian. Jadi dia mengajar start baca kitab Bismillahirrahmanirrahim tu 3 malam dia hurai tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Bismillah tu dia hurai sampai 3 malam. Ini malam ni pun tak selesai habis lagi ni. Mungkin 3 bulan lagi lama. Itu wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, itu syarat mengaji tu 6. Maka tuan-tuan kena sabarlah. Walaupun dalam PKP ni saya minta masa sikit saja lagi tuan-tuan sekalian. Walaupun kadang-kadang saya tahu tuan-tuan ada banyak kerja, tapi malam-malam ni cuba tuan-tuan ambil satu masa sikit untuk kita menghuraikan bismillah ni tuan-tuan. Baik. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ni ada 2 nama Allah. Dengan nama Allah mana? Ar-Rahman. Biasanya kita terjemah Ar-Rahman tu macam mana kita terjemah? Yang Maha Pemurah, kan? Kita terjemahnya dengan Yang Maha Pemurah. Kita terjemah macam tu. Padahalnya tuan-tuan, bila sebut Maha Pemurah tu, dia perlu dihuraikan lagi. Pemurahnya Tuhan tu macam mana? Tengok, Ar-Rahman ni walaupun terjemahnya Maha Pemurah, tapi ulama kata definisi Ar-Rahman tu ataupun takrif Ar-Rahman tu ialah Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Itu mana Ar-Rahman. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Maksud nikmat yang besar-besar tu apa tuan-tuan sekalian? Nikmat yang besar-besar tu ialah nikmat yang kita boleh tengok dengan mata, yang kita boleh dengar dengan telinga, yang kita boleh cium dengan hidung, yang kita boleh rasa dengan lidah, yang kita boleh sentuh dengan penyentuh kita tuan-tuan sekalian. Nikmat yang besar-besar ni
Allah bagi pada semua makhluk, tak terkecuali. Itulah makna Ar-Rahman. Semua ni, dalam dunia ni tuan-tuan, bila sebut makhluk Allah ni, rumput ke dia, tumbuh-tumbuhan ke dia, semut ke dia, batu ke dia, kayu ke dia, orang ke dia, jin ke dia, makhluk tu semua tak pernah terkecuali mendapat nikmat daripada Allah. Rumput yang kecil, yang halus tu pun dapat nikmat Allah, tuan-tuan sekalian. Semut yang halus tu pun dapat nikmat Allah, tuan-tuan sekalian. Virus tu pun dapat nikmat Allah, tuan-tuan sekalian. Sebab virus tu makhluk Allah dah, pun dapat nikmat, tuan-tuan sekalian, tak terkecuali. Lalu tuan-tuan sekalian, bahkan nikmat Allah Ta'ala tu, musuh Allah pun dapat tak nikmat ni? Fir'aun dapat nikmat, Abu Lahab, Abu Jahal dapat nikmat, semua dapat nikmat, tuan-tuan sekalian. Kalau orang tanya kenapalah Allah bagi kesenangan hidup pada orang kafir, musuh Allah tu, dia kafir lagi, kenapa dia dapat nikmat? Dia lawan Nabi lagi, tapi kenapa dia kaya raya? Jawapannya senang aja, tuan-tuan. Rasulullah jawab. Rasulullah jawab. Sebab tu kita bila baca hadis, bila baca Nabi punya perkataan ni, hadis Nabi ni, tuan-tuan jangan kedekut dah lepas ni. Walaupun dia orang kafir sekalipun, kalau dia minta sedekah, hululah, tuan-tuan, walaupun RM1. Nabi kata apa? Nabi kata, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin au janaha tayrin masaqal kafira surbata ma'in. Apa makna hadis ni, tuan-tuan sekalian? Kalaulah dunia tu ada nilai pada sisi Allah Ta'ala, yang nilai dunia itu, satu riwayat kata sebesar sayap nyamuk, satu riwayat kata sebesar sayap burung. Kalaulah, bahasa mudah kitanya, Nabi kata, kalaulah dunia tu ada nilai pada Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk, nilai dunia tu, ataupun sebesar sayap burung nilai dunia tu, nescaya Allah takkan bagi kepada orang kafir walaupun seteguk air, surbata ma'in, walaupun seteguk air Allah takkan bagi pada orang kafir, kalaulah dunia tu ada nilai pada sisi Allah. Sekarang tuan-tuan sekalian, dunia ni Allah Ta'ala, dalam orang kafir ni dapat tak nikmat? Artinya tuan-tuan sekalian, dunia tu ada nilai tak pada sisi Allah Ta'ala? Ada. Tak ada nilai, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah Allah bagi pada orang kafir. Bahkan dalam dunia sekarang ni, yang paling kaya, yang paling senang hidup dalam dunia, duit banyak, rumah besar, kekayaan yang melimpah ruah, bukan orang Islam, bukan orang beriman. Kalau di Teluk Intan ni, cuba tengok pekan Teluk Intan, yang kaya raya bukan bangsa kita, orang Islam, bukan. Cahaya Nur Alif tu, dia kafir, tapi kenapa dapat, tuan-tuan sekalian? Sebab dunia tak ada nilai pada sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah bagi, tuan-tuan sekalian, pada orang kafir tu, tuan-tuan sekalian. Dan kenapa orang Islam ni susah? Orang Islam ni susah kerana Allah nak bagi kenikmatan yang tidak ada tolok bandingnya di akhirat. Macam tu. Sebab tu masalah rezeki ni jangan risaulah, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Ta'ala tetap akan bagi kalau kita hidup atas muka bumi ni, tuan-tuan sekalian. Mana ayat dalam Quran kata, tuan-tuan sekalian? Dia kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang merangkak atas muka bumi ini kecuali Allah Ta'ala lah yang jamin rezeki. Sebab tu jangan risau soal rezeki, tuan-tuan sekalian. Kalau baca kitab Minhajul Abidin tu, salah satu daripada awaid ataupun halangan kita nak sampai ke Tuhan, rezeki ni lah. Syak rezeki. Syak rezeki. Sebab tu timbul perkataan ni, kalau aku tak kerja lah, aku nak makan apa?
Sebab tu timbul perkataan ni. Sedangkan kita kerja ke kita tak kerja ke, kalau dalam ilmu Allah Ta'ala, iradah Allah tu ada rezeki kita, sampai tak? Sampai. Jangan risau. Cuba tengok ayam belakang rumah kita tu, mana ada masuk pejabat? Ada tengok ayam pagi-pagi naik Harrier pergi pejabat, ada? Tak ada kan macam kan? Tak ada. Tak ada. Ayam, ibu ayam bawa Harrier pergi pejabat, tak ada. Tapi kenyang tak dia? Siapa bagi makan? Allah. Jadi sebab tu semua makhluk akan dapat nikmat Allah Ta'ala. Jangan risaulah tuan-tuan sekalian. Baik, habis Ar-Rahman. Tengok Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Ar-Rahim tu biasa orang terjemah yang sangat mengasihani, yang maha mengasihani. Itu terjemahan. Makna dia tuan-tuan sekalian ialah al-mun'imu bidaqa'iqin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Kalau tadi nikmat yang besar-besar, nikmat besar-besar kita tengok dengan mata, nampak rumah besar, hartanya banyak, kita boleh dengar, kita boleh cium, kita boleh rasa dengan lidah, itu nikmat besar. Tapi nikmat yang daqa'iq atau nikmat yang halus-halus ni tuan-tuan sekalian, ialah nikmat yang kita tak boleh tengok dengan panca indera kita ni. Apa di antara nikmat yang halus-halus tu? Nikmat yang halus tu di antaranya ialah nikmatul iman wal Islam. Tuan-tuan, kita semua yang dalam masjid Al-Khairiyah ni, tuan-tuan sekalian, kita ni semuanya Islam dan semuanya beriman. Kita rasa sedap tak dengan iman kita? Kita rasa syok tak dengan Islam kita, tuan-tuan sekalian? Itulah nikmat yang tak dapat dirasa oleh orang kafir. Tak rasa, tuan-tuan sekalian. Dan nikmat tu pula, nikmat iman, nikmat Islam tu tak sama Tuhan bagi pada kita, tuan-tuan. Tak sama. Ada orang yang Islamnya kuat, ada orang yang Islamnya pertengahan. Ada imannya kuat, ada imannya pertengahan. Ada imannya iman yang grade A, ada iman yang grade B. Macam tu tuan-tuan sekalian. Jadi kalau macam tu, nikmat Ar-Rahim dengan nikmat Ar-Rahman ni, yang mana kita nak, tuan-tuan sekalian? Maka nikmat Ar-Rahman, kalau selagi kita hidup, tentu dapat. Tapi nikmat Ar-Rahim ni, tuan-tuan sekalian, Allah hanya bagi kepada orang yang dia sayang, orang yang dia kasih. Sebab itulah nikmat Ar-Rahim ni terlebih khusus daripada nikmat dengan Ar-Rahman. Sebab Ar-Rahman semua dapat. Dia kufur ke, dia menderhaka ke, dia beriman ke, semua dapat. Makan semua dapat, tuan-tuan sekalian. Tapi nikmat Ar-Rahim ni, orang yang kufur takkan dapat nikmat daripada Ar-Rahim. Tak dapat, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau macam tu, malam ni kita dapat dah dua ilmu, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim. Jadi yang kita nak sekarang ni, makna Ar-Rahim ke makna Ar-Rahman? Yang kita nak malam ni, tuan-tuan sekalian, ialah nikmat dengan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahman tu tentu dapat dah. Dan Ar-Rahim ni, tuan-tuan sekalian, Allah bagi pun tak sama rata. Tak sama. Kalau Tuhan bagi Ar-Rahim ni tak sama, tuan-tuan sekalian. Nikmat-nikmat tapi tak sama. Sebab itulah ada syurga tingkatan pertama, ada syurga tingkatan kedua, ada syurga bawah, ada syurga atas, ada syurga yang nikmat dia macam ni. Sebab diberi kepada orang-orang yang nikmatnya berlainan, kerana makam mereka itu berlainan, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi sekadar malam ni, tuan-tuan sekalian, kita hurai Bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita nak baca di bawah. Macam mana, tuan-tuan? Boleh bagi saya masa 10 minit lagi? Boleh. Kita perhabiskan mukadimah ni. Nanti bulan depan kita masuk dia punya mabadi ilmu tauhid. Ini penting ni. Baik. Kemudian kata dia,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentulah ia, segala puji itu bagi Allah. Itu terjemahan Alhamdulillah. Ada? Kenapa letak segala puji, sedangkan Alhamdulillah tu kalimah tu satu. Kalimah menunjukkan satu, mufrad. Dalam bahasa Arab kata mufrad. Tapi kenapa sebut banyak segala puji? Alif lam yang ada pada alhamdu tu, al tu alif lam tu membatalkan makna jamak, jadi membatalkan makna mufrad, jadi makna dia jamak. Sebab itulah kita sebut segala puji tertentu bagi Allah. Jadi bila kita tapih, kita saring, kita filter tuan-tuan sekalian, maka puji itu terbahagi kepada 4. Ada puji Allah bagi Allah, ataupun puji qadim bagi qadim. Allah yang qadim memuji zat dia yang qadim. Satu jenis puji. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah yang qadim, Allah yang sedia memuji hambanya yang baharu. Ada Allah puji hamba dia, itu puji juga. Dan yang ketiganya ialah puji hadis bagi hadis. Makhluk sama-sama kita ni puji memuji, sama-sama kita puji memuji. Oh, Pak Mat ni Masya Allah baiknya, kita puji Pak Mat. Itu puji yang ketiga. Puji hadis bagi hadis, kita yang baru memuji zat yang baru. Kawan kita tu baru juga, kita puji dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya ialah puji hadis bagi qadim, kita yang baru ni memuji zat Allah Ta'ala yang qadim. 4 puji ni tertentulah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertentu bagi Allah. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau orang puji kita, kembalikan puji itu kepada Allah Ta'ala. Kembali puji itu, oh baiknya pahami hari ini. Tadi belanja kita minum. Yang itu tu kembalikan. Alhamdulillah, kembalikan puji itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tak berhak menerima puji. Sebab kita ni ada zat yang menjadikan kita. Kalau kita cantik, orang puji kecantikan kita, maka yang menjadikan kita cantik tu yang patut layak kena puji. Macam tu. Kalau dia jadikan kita ni baik, maka Allah yang menjadikan kita baik, dia yang layak terima puji tu, bukan kita. Kita tak layak terima puji, tuan-tuan sekalian. Jadi 4 puji tu kembalikan kepada Tuhan kita Allah. Allah mana ni? Rabbil Alamin. Kalau guru saya, tuan-tuan, kalau biasanya kita terjemah Rabb mana apa? Kita terjemah bahasa Melayu lah. Bila kita terjemah Rabb tu, makna kita terjemah apa? Tuhan. Tapi kalau guru saya tak berkenan dia makna Tuhan tu. Dia kata bukan makna Tuhan. Dia kata pasal apa? Sebab Rabb tu daripada perkataan Rabba yarubbu tarbiyatan. Tarbiyah tu kalau ustaz kami terjemah apa? Tarbiyah. Kalau kita kau tarbiyahlah anak kau tu, apa makna? Didik, ajar. Jadi makna di sini Rabbi ni bukan makna Tuhan. Makna Rabbi di sini dengan makna yang mendidik, yang mentadbir, al-alamin, segala alam. Jadi maknanya Allah lah yang memperjalankan matahari keliling, Allah lah yang memusing dunia, Allah yang menggerakkan bulan. Jadi dia yang mentadbir. Bahkan tuan-tuan sekalian, semua benda dalam dunia ni di bawah kekuasaan Allah Rabbil Alamin yang mentadbir alam. Bila disebut alam ni, siapa di alam ni? Kullu ma siwallah, tiap-tiap barang yang lain daripada Allah namanya alam. Alamin tu jamak, mufradnya alam. Jadi dia sebab tu virus corona ni, tuan-tuan, siapa tuan dia? Allah yang menjadikan dia. Tu dia, tuan-tuan. Baik. Kemudian okey, habis segala puji bagi Allah.
Tuhan yang Allah yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu. Ini selawat ni. Bila sebut selawat, dalam Quran kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bila sebut selawat ni tuan-tuan sekalian, Allah mulakan selawat ni dengan diri dia. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan segala malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka itu, Allah dan para malaikat ni, ke atas Nabi. Jadi maknanya Allah pun selawat, malaikat pun selawat. Lepas tu diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang yang beriman diperintah oleh Allah untuk selawat. Jadi makna yang berselawat atas muka atas dunia ni tuan-tuan sekalian ada 3. Maksudnya yang selawat tu ada 3. Allah selawat, malaikat selawat, orang yang beriman pun selawat. Jadi bila sebut selawat ni, adakah selawat ni makna dia sama? Kalau Allah selawat dengan malaikat yang selawat, dengan manusia yang berselawat, adakah makna selawat tu sama? Tidak. Tak. Makna dia berlainan. Kalau Allah yang selawat, selawat daripada Allah dengan makna rahmat, dengan makna kasih sayang. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau Allah yang selawat ke atas Nabi, maka Allah Ta'ala memberi segala kasih sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab selawat dengan makna rahmat, rahmat dengan makna kasih dan sayang. Itu daripada Allah. Kalau daripada malaikat selawat, mana apa pula? Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Yang ni jangan silap faham ni. Bukan makna Nabi tu berdosa, tak. Kalau malaikat selawat, makna selawat daripada malaikat tu istighfar. Bukan makna Nabi tu berdosa sampai malaikat minta ampun, tak. Makna dia macam mana? Makna dia tuan-tuan sekalian, bila malaikat yang selawat, maka dengan makna menyucikan para rasul, para anbiya daripada sebarang dosa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, minta ampun, saya junjung tangan saya yang 10 ni tuan-tuan sekalian. Jangan kata Nabi itu pelarian. Please, jangan kata macam tu. Kita bukan orang politik, tapi kalau ada orang politik cakap salah, kita tegur tuan-tuan sekalian. Adakah Nabi itu pelarian? Adakah Nabi itu pelarian? Sedangkan malaikat berselawat atas dia, Allah selawat atas dia, takkan Nabi itu pelarian? Sebab kita bila sebut Nabi itu pelarian tuan-tuan sekalian, bila sebut pelarian tu berarti hina, tak? Jangan sampai macam tu. Saya minta maaf. Saya minta maaf tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh tegur lah. Jangan kata Nabi itu pelarian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi berhijrah tu bukan makna Nabi lari. Nabi patuh dengan arahan perintah Allah. Allah yang suruh Nabi hijrah, bukan pelarian. Itu hati-hati bercakap tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi ni tak ada dosa, kecil ataupun besar. Walaupun ada setengah daripada pendapat mengatakan Nabi itu melakukan juga dosa kecil, tapi sebagai kita ahli sunnah wal jamaah, kita takkan kata macam tu. Sebab kita beradab dengan Rasulullah. Jaga baik-baik. Baik. Jadi bila selawat daripada malaikat dengan makna menyucikan para nabi, khususnya Rasulullah, daripada sebarang dosa. Baik.
Dan yang ketiga, bila manusia yang beriman tu selawat, ini istimewa cukup tuan-tuan sekalian. Bila kita yang selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila kita yang selawat, apa makna dia tuan-tuan sekalian? Makna dia ialah ad-du'a. Makna selawat daripada kita tu ialah doa. Bila kita selawat bermakna doa. Bila doa tuan-tuan sekalian, orang yang berselawat tu sedang berdoa, maka manfaat selawat tu dapat pada siapa? Dapat pada orang yang bersalawat. Kitalah dapat manfaat. Sebab itulah Nabi kata, man shalla alayya salatan fasallallahu alaihi asyarah. Maka barang siapa yang selawat ke atas aku sekali selawat, maka Allah akan selawat pada dia 10 kali. Maknanya apa? Maknanya kalau kita selawat sekali ke atas Rasulullah, maka Allah merahmati kita 10 kali ganda. Sekali je. Makna bila Allah rahmati kita, Allah boleh buat apa saja. Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala tunjukkan hidayat kebajikan pada kita, Allah Ta'ala tunaikan hajat kita. Macam tu Fahmi. Kalau Fahmi ada hajat, selawat banyak-banyak. Pilih selawat banyak-banyak. Ada hajat, ada banjur hajat, ada kan? Ada. Kalau ada banyak-banyak selawat, insya-Allah, insya-Allah Allah Ta'ala tunaikan tuan-tuan sekalian. Lambat cepat itu terpulang pada Allah Ta'ala. Jadi kalau macam itu tuan-tuan sekalian, ini adalah selawat. Baik. Tu dia 3. Jadi wassalatu wassalam, solat dengan mana? Kalau daripada Allah, dengan mana rahmat. Kalau daripada malaikat, dengan mana istighfar. Solah tu. Salam lain lagi. Kalau daripada kita selawat tu, dengan makna doa. Baik. Wassalamu, salam ni biasanya kita terjemah dengan makna sejahtera. Dalam kitab Aqidatun Najin, dia sebut salam dengan makna aman Nabi daripada huru-hara kiamat. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila sebut wassalatu wassalam, rahmat Allah serta salam Allah ke atas Sayyidina Muhammad. Maksudnya salam tu dengan mana? Allah selamatkan Nabi kita daripada huru-hara kiamat. Maksud tu sebab itulah Nabi kita ni, dia tak kena tuan-tuan sekalian huru-hara kiamat. Daripada tanya mungkar nakir sok dalam kubur, dia tak kena. Titian sirat, dia tak kena. Dia tak kena belaka. Di padang mahsyar panas terik, dia tak kena. Nabi Muhammad tu istimewa tuan-tuan sekalian. Itu mana salam dengan mana aman ataupun sejahtera Rasulullah daripada perkara-perkara yang bersangkut dengan kiamat. Baik. Jadi wassalatu wassalam tu, selawat dan rahmat dan sejahtera tu turunlah kedua-duanya ala sayyidina, di atas penghulu kita, dan wa maulana, dan ketua kita. Siapa dia sayyidina penghulu kita tu? Siapa dia ketua kita tu? Muhammadin, namanya Muhammad. Muhammad ibnu Abdullah, bapaknya nama Abdullah, maknya nama Aminah. Siapa dia tu? Sayyidil Mursalin, penghulu bagi sekalian Rasul. Dia tu walaupun dibangkitkan akhir anbiya tu Nabi Muhammad, tetapi dia menjadi penghulu ataupun ketua bagi rasul-rasul, nabi-nabi yang lain. Lagi pula wa khatamin nabiyyin, dan dia adalah penyudah para nabi. Maksudnya selepas Nabi Muhammad tidak ada nabi lain dah. Tak ada rasul lain, tak ada dah. Sebab itulah ittifaq sekalian ulama, kalaulah ada orang mengaku jadi nabi selepas kenabian Muhammad, hukumnya kafir. Itu jelas pendapat ulama tuan-tuan sekalian, jelas. Siapa yang mengaku jadi nabi, jadi rasul selepas daripada kewafatan Rasulullah Nabi Muhammad ni, maka hukumnya kafir. Baik.
Kemudian kata dia wa ala alihi. Ada. Jadi selawat dan salam tu, solah dan salam tu, rahmat dan sejahtera tu bukan hanya turun ke atas Nabi Muhammad semata-mata, tetapi wa ala alihi dan atas keluarganya. Jadi solah dan salam tu turun juga atas keluarganya, tuan-tuan sekalian. Soalannya sekarang, siapa dia keluarga Nabi ni? Soalan cepu mas. Siapa boleh jawab? Jadi tuan-tuan kan, jangan kata wa ala alihi di sini, jangan kita sebut hanya keluarga Nabi daripada Saidina Hasan dan Husain, bukan. Kalaulah ditentukan alihi ni Hasan dan Husain dan keturunannya, dia selawat tak bunyi wa ala alihi, dia akan jadi wa ala ahlihi. Sebab tu tuan-tuan bila selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ke wa ala ahlihi. Pernah tak tuan-tuan selawat bunyi wa ala ahlihi? Pernah tak? Ada tak bunyi wa ala alihi? Ada tak? Cuba cari dalam sirah, dalam lafaz-lafaz selawat, ada tak bunyi wa ala ahlihi? Ada tak? Kalau ada, tunjuk kat saya. Yang saya tahu, dekat saya ada satu kitab, tuan-tuan, dalam tu ada ribuan selawat. Dalam tu saya cari bunyi wa ala ahlihi, tak jumpa. Yang adanya tuan-tuan bunyi ialah wa ala alihi. Jadi maknanya macam mana? Di sini keluarga dengan makna umum. Kullu mu'minin walau kana asiyan. Tiap-tiap orang yang beriman, walaupun dia ahli maksiat sekalipun, asalkan dia beriman dengan Allah, sah iman dia, maka termasuklah dia di dalam keluarga Nabi. Kalau macam tu tuan-tuan sekalian, kita ni termasuk tak dalam keluarga Nabi? Masuk, sebab kita orang yang beriman. Tapi itulah tuan-tuan yang kita ngaji tauhid ni. Kenapa? Sebab nak sah iman tu tuan-tuan sekalian dengan kitab tauhid. Tak ngaji tauhid, belum tentu lagi iman kita sah. Yang kita tengok tu Islam yang zahir, iman duk kat sini kita tak tahu. Iman tu hanya Allah Ta'ala saja yang menilai iman dia sah ataupun tidak, tuan-tuan sekalian. Nantilah kalau sampai masa dia, tuan-tuan sekalian, mungkin ada dalam kitab ni, tuan-tuan sekalian. Saya pernah habiskan kitab ni pada berapa hari bulan, saya tak ingat. Pada bulan 8 2014. Ni habis saya baca, tuan-tuan sekalian. Ada yang 2016, ada satu tempat yang khatam kitab ni. Sebab tu kalau kita tak ngaji tauhid, tuan-tuan sekalian, saya cakap lagi sekali ni, kalau kita tak ngaji tauhid, tuan-tuan, ataupun kita tak faham ilmu tauhid ni, mungkin dua akan berlaku. Dua saja akan berlaku, tuan-tuan. Ni minta maaf ni saya cakap ni. Yang pertama, mungkin jadi fasik lagi mubtadi', atau satu lagi mungkin jatuh kepada apa? Kekufuran. Banyak ni, tuan-tuan, banyak. Banyak jadi macam tu, tuan-tuan. Minta maaf ni. Sebab tu nak bagi sah iman kita, sebab masuk dalam golongan ahlihi ni, kena sah iman kita. Kalau iman kita tak sah, Allah, penat nanti, tuan-tuan. Penat. Dalam kitab Misbahul Munir yang saya baca di Masjid An-Naim ni, tuan-tuan sekalian, dalam kitab ni, kitab ni kulit dia dah terkoyak-koyak, saya ganti macam ni je. Kitab ni dah lama saya simpan, tuan-tuan. Jadi kitab Misbah Munir ni, di belakang ni ada cerita tentang masalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang tu jadi kufur. Di antaranya apa, tuan-tuan? Banyak kita buat, banyak orang Islam buat,
Tapi benda tu dalam kitab, kalau berlaku pada orang Islam tu, maka jatuh kufur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lalu depan kuil Hindu ataupun lalu depan tokong Cina, Buddha, tuan-tuan sekalian, kalau anak kita tanya, anak yang bulat, buncit, perut, mata sepet, yang tegak berdiri depan batu kem tu, anak kita tanya, abah, itu apa? Apa jawapan tuan-tuan? Apa jawapan tuan-tuan? Anak tuan-tuan tanya ni, ayah, abah, itu yang tegak warna kuning tu apa? Apa jawapan kita tuan-tuan? Apa jawapan kita? Biasalah. Cuba jawab seorang. Apa jawapan kita tuan-tuan? Apa jawab Ustaz Syaril? Okey. Kalau kata Tuhan orang Hindu, anak dah tanya, abah, itu apa? Anak kita sebut, itulah Tuhan orang Hindu. Apa hukum dia? Kafir. Banyak tak orang Islam sebut macam tu? Banyak. Itu bila sebut macam tu, batal iman dia tuan-tuan sekalian. Jaga baik-baik. Sebab tu yang kena ngaji tauhid ni. Dan saya minta tuan-tuan, masa ngaji tauhid nanti, kalau ada tuan-tuan tak faham, mungkin ada tak faham, tolong tanya dengan segera. Sebab nanti bulan depan tak tanya dah lupa dah. Tolong tanya dengan segera. Jangan simpan dalam peti bawa belayar, jangan. Pantun tu tolak tepi. Hutang emas apa? Hutang budi bawa belayar macam mana? Yang tu jangan. Jangan simpan. Kalau ada tak faham, ustaz saya tak faham, saya akan jawab. Jangan sampai kita benda tak faham, kita simpan, lama-lama sampai bila pun takkan faham tuan-tuan sekalian. Saya harap tuan-tuan faham cara saya. Tu saya nak macam tu. Sebab tu ngaji tauhid ni, kalau saya tanya, tolong jawab. Tak tahu, jawab tak tahu. Tak faham, jawab tak faham. Kalau saya tanya. Sebab dalam tauhid ni, dia tak boleh main-main tuan-tuan sekalian. Dia tak boleh ngaji gelak ketawa sambil cerita menyanyi nustan, tak boleh. Jadi tauhid ni kena serius, kena fokus betul-betul tuan-tuan. Sebab banyak orang kita tak ngaji tauhid, jatuh dalam kekufuran, tak sedar. Jaga baik-baik. Yang tu yang saya risau kata, Nabi tu pelarian. Kalau niat menghina tuan-tuan sekalian, jatuh kufur tak? Tolong. Bukan boleh main-main. Kalau kita bukan ahli dalam agama, keep your mouth shut. Cakap orang putih. Kalau kita tak faham agama, kalau kita tak pernah ngaji agama, diam. Minta maaf. Tunjuk belang saya pula hari malam ni. Itu belang bos sikit tu. Boleh. Tolong ya. Kita dalam masjid ni, tolong jangan ada kumpulan-kumpulan tertentu, jangan ada parti-parti tertentu, jangan. Saya tak nak macam tu. Kita sama je. Kalau kita mati, malaikat tanya sama tak? Sama. Kita pergi nanti surah Musa, sama tak? Syurga yang kita nak kita duduk tu sama tak? Sama. Jangan ada perbezaan yang tu tuan-tuan sekalian. Minta maaf. Ustaz kata orang kami, jangan macam tu. Saya bukan kata orang kamu, orang kau, orang itu, tak. Saya ikut dalam kitab. Macam tu. Baik. Jaga. Jadi bila kita selawat sebut wa ala alihi di sini, keluarga dengan makna apa? Dengan makna kullu mu'minin walau kana asiyan. Tiap-tiap orang yang beriman, walaupun dia tu orang yang ahli maksiat sekalipun, kalau sah iman dia, keluarga Nabi tak? Sebab tu tuan-tuan jangan bimbang. Kalau iman kita sah, kita masuk dalam keluarga Nabi, Nabi takkan redha keluarga dia akan dimasuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga iman kita, supaya iman kita sah. Bila iman kita sah, sahlah kita jadi keluarga Nabi. Bila kita jadi keluarga Nabi, selamat dah kita tuan-tuan sekalian. Selamat. Sebab itulah Nabi bila nak meninggal, nak wafat tu, ummati tuan-tuan sekalian. Baik. Wa ala alihi, rahmat dan sejahtera tu kena juga pada keluarganya, wa sahbihi, dan pada sahabatnya tuan-tuan sekalian.
Baik, kita ni boleh jadi sahabat tak? Nak jadi sahabat kena 3 syarat. Nak jadi sahabat kena ada 3 syarat. Apa syarat jadi sahabat ni? Yang pertama, beriman dengan Rasul. Yang kedua, pernah berjumpa dengan Rasul ketika hidupnya. Ketika hidup Rasul tu kita berjumpa dengan dia. Kalau mimpi tak boleh. Ketika Nabi hidup, orang tu berjumpa dengan Rasulullah. Itu sahabat. Dan yang ketiga, hidup di zaman Rasulullah. 3 syarat nak jadi sahabat. Yang pertama, kena beriman dengan Rasul, beriman dengan Nabi Muhammad, beriman, percaya, yakin. Yang kedua, pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad waktu hidup Nabi Muhammad. Dan yang ketiganya ialah hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada orang yang beriman dengan Nabi tapi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Walaupun dia hidup satu zaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Siapa dia? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ni dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Sebab dia duduk di kampung Qaran. Kampung Qaran tu dekat dengan Taiz, dengan Eden di Yaman. Saya dah pergi kampung tu tuan-tuan sekalian. Tak ada panah perkuburan. Ada kubur, tapi setengah orang kata itu bukan kubur Uwais Al-Qarani. Sebab Uwais Al-Qarani ni dia minta pada Allah, kalau dia meninggal mati, kalau dia meninggal dunia, tolong angkat dia. Tu tak tahu di mana tanah perkuburan, tapi adalah tanah perkuburan dia tak ada, tapi ada orang kata itu bukan dia. Jadi Uwais Al-Qarani ni bukan sahabat. Sebab apa bukan sahabat? Sebab dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi tak pernah pergi Yaman, dia pun tak pernah pergi Madinah. Sebab dia orang miskin, dia orang susah tuan-tuan sekalian. Dia taat daripada mak bapak dia. Uwais Al-Qarani ni tuan-tuan ya, masa nak bawa mak dia pergi ke Mekah buat haji tuan-tuan, dia buat latihan. Dia naik bukit turun, naik bukit turun, naik bukit turun, naik bukit turun, sampai badan dia jadi tough. Orang tanya, "Wis, kenapa kau macam ni?" "Aku nak dukung mak aku daripada Yaman, nak dukung pergi ke Mekah buat haji." Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Itu Uwais Al-Qarani tuan-tuan sekalian. Baik. Yang ketiga ialah orang tu hidup di zaman Rasulullah. Sebab tu ada orang yang hidup zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah, tapi bukan sahabat. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal. Kenapa? Sebab Abu Jahal, Abu Lahab tak beriman dengan Rasul, bukan sahabat. Dia bukan sahabat. Abu Lahab, Abu Jahal bukan sahabat. Ajma'in sekaliannya. Jadi walaupun dia tu masih kecil lagi jumpa Rasulullah, masih lagi dia tu kanak-kanak jumpa Rasulullah, sahabat tak dia? Sahabat. Seperti siapa? Seperti Sa'id Al-Musayyib. Sa'id Al-Musayyib berjumpa dengan Nabi ketika dia masih lagi kanak-kanak. Sebab itulah Sa'id Al-Musayyib ni tuan-tuan sekalian, di antara sahabat yang terakhir, hidup di zaman pemerintahan, kalau tak silap saya, pemerintahan Bani Abbasiyah. Dia mati zaman tu sebab dia panjang umur, sebab dia hidup Rasulullah masa tu masih kecil, dia masih baby, bukan masih baby, masih kanak-kanak. Jadi panjanglah umur dia. Baik. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, kita dapat beberapa pengetahuan di antara makna solah salam, di antaranya tuan-tuan sekalian, siapa dia keluarga Nabi, siapa dia sahabat Nabi sekaliannya. Wallahu alam. Permulaan mabadi siri pembukaan ilmu tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ya, silakan. Amalan Ustaz, ada ni? Kejap-kejap ada depan. Amalan mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaralah selawat yang biasa diamalkan untuk berjumpa dengan Nabi ni
ada yang membaca selawat nur. Selawat nur. Selawat nur ni tuan-tuan sekalian, ni kalau cerita ni nanti orang kata tak masuk pula. Tapi tuan-tuan sekalian, selawat nur ni selawat yang diijazahkan oleh Habib Umar sendiri tuan-tuan sekalian, yang jadi amalan dia untuk jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat tu, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madrikal jari wa ja'alni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi biya nur. Nantilah ini selawat ni nanti saya pasing-pasing kat tuan-tuan, anak tuan-tuan tolong pasing-pasing balik. Saya tulis ini selawat ni, anak tuan-tuan sekalian, selawat yang jadi kalau ikutkan makna dia mengikat hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi banyak amalan-amalan untuk kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi lah, ataupun mungkin yaqazah, mungkin dalam terang-terang, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar tu. Tadi tuan tak ada soalan? Sama soalan? Oh, sehati dan sejiwa. Baik, ada lagi? Ada soalan lain? Seminit dua. Tak ada. Tak ada soalan. Satu, dua. Ada? Wallahu alam, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kelapangan pada kita lagi untuk kita meneruskan amalan pengajian ni sampailah khatam tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat khatam kitab ni serta faham, maka masa tu kena bagi lebih lah. Kena bagi lebih sikit. Sebab kitab ni kalau saya baca 1 jam setengah, insya-Allah mungkin tak sampai 2 tahun akan khatam. Tak sampai 2 tahun. Saya dah pernah buat, tak sampai 2 tahun, insya-Allah akan khatam. Wallahu alam. Jadi minta tuan-tuan sabarlah dalam mengaji ni tuan-tuan ya, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal lataf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam warda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal zaka ahla. Ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli qasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli yassir alaina kulli asir wa tasir alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna katsira wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhama yakhafu minka wa akhami man la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika allati la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala dahnaka tasqatana wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.